Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma bahawa beliau mengandungkan Abdullah bin Az-Zubair. Qala, beliau berkata, saya keluar yakni dari Mekah ketika telah cukup bulan yakni untuk melahirkannya. Fa ataitul Madinah, saya pun pergi ke Madinah dan sampai di Quba. Disitulah saya melahirkannya. Di Quba lah saya melahirkannya. Kemudian saya membawanya kepada Nabi SAW. Lalu saya letakkannya dalam haribaan Nabi SAW. Ataupun dalam nuskha yang lain, Nabi SAW meletakkannya dalam haribaannya. Kemudian baginda meminta sebiji tamar, famadaghaha, lalu mengunyah tamar itu, kemudian meludah ke dalam mulutnya. Benda yang mula-mula sekali masuk ke dalam perutnya ialah air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda mentahnikkannya dengan tamar. Kemudian mendoakan untuknya, yakni mendoakan keberkatan untuknya. Wa baraka alaihi, itu makna mendoakan keberkatan. Dia adalah orang yang mula-mula sekali, yakni anak yang mula-mula sekali dilahirkan dalam Islam, yakni daripada orang-orang muhajirin. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, dia kata dia, yakni Asma ni berhijrah kepada Nabi SAW ketika Nabi mengandung, ketika dia sedang mengandung, wahiyya hubla, ketika dia sedang mengandung, yakni Asma itu. Seterusnya riwayat dari Aisyah, beliau berkata, anak yang mula-mula sekali dilahirkan dalam Islam ialah Abdullah bin Az-Zubair. Mereka membawanya kepada Nabi SAW. Baginda pun mengambil sebiji tamar, lalu mengunyah buah tamar itu, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Fa awwalu ma dakhala batnahu, ataupun fi batnihi, benda yang mula-mula sekali masuk ke dalam perutnya ialah air liur ataupun air ludah Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata Nabi SAW pergi ke Madinah. Di belakangnya ada Abu Bakar. Abu Bakar seorang tua yang dikenali, dan Nabi SAW seorang muda yang tidak dikenali. Qala, perawi berkata, ada orang bertemu Abu Bakar. Dia bertanya, Abu Bakar, siapakah orang yang berada di hadapanmu itu? Dia menjawab, itulah orang yang menunjuk jalan kepadaku. Orang ingat dia bermaksud menunjuk jalan. Ini jalan perjalanan ni, dalam perjalanan ni. Padahal sebenarnya dia maksudkan jalan kebaikan, jadi Islam lah. Lepas tu Abu Bakar berpaling. Dia nampak orang yang berkuda sudah hampir kepada mereka. Dia pun kata, wahai Rasulullah, itu orang yang berkuda telah hampir kepada kita. Nabi SAW pun berpaling sambil berkata, Allahumma sura'ahu, ya Allah, rebahkan dia, jatuhkan dia. Fasara'ahu al-faras, maka kuda pun menjatuhkannya. Thumma qamat tuhamhimu, kemudian kuda itu bangkit dengan merengkik, dengan bunyi lah. Faqala ya Nabi Allah, dia berkata, wahai Nabi Allah, yang selepas itulah mereka ceritanya, ya Nabi Allah, suruhlah saya apa yang engkau mau. Kau nak apa, suruhlah saya. Yang ini kata Suraqah. Qala faqif makanak, Nabi SAW kata, kau duduk di sinilah, kau duduk di sini, jangan kau biarkan sesiapa mengikuti kami. Qala, perawi berkata, di awal siang dia bersungguh-sungguh untuk memusnahkan Nabi, yakni membahayakan, mengancam Nabi SAW. Di akhir hari pula
dia menjadi senjata yang melindungi Nabi SAW. Rasulullah SAW pun berhenti di kawasan tepi tanah berbatu hitam ataupun kawasan berbatu hitam. Kemudian baginda menghantarkan orang kepada orang-orang Ansar. Mereka pun datang kepada Nabi SAW dengan memberi salam kepada mereka berdua, dan mereka berkata, irkaba aminain muta'ain. Kamu teruslah, kamu berdua teruslah naik kenderaan dengan ataupun dalam keadaan ditaati, dituruti. Farakibah, maka Nabi SAW dan Abu Bakar pun naiklah kenderaan dia, dan mereka semua mengiringi dari belakangnya dengan lengkap bersenjata, dengan senjata. Faqila fil Madinah, lalu tersiarlah di Madinah mana kata-kata, mana orang pun berkatalah, jaa Nabiyullah, Nabiullah telah datang, Nabiullah telah datang. Asyrafu yanzurun, mereka pun menjenguk-jenguk dari atas rumah lah. Wa yaqulun, mereka berkata, jaa Nabiyullah, fa aqbala yasiru. Nabi SAW terus berjalan sehingga sampai di sebelah rumah Abi Ayyub. Fa innahu la yuhaddithu ahlahu, ketika itu dia sedang bercakap dengan ahli keluarganya. Idza sami'a bihi Abdullah bin Salam, tiba-tiba Abdullah bin Salam mendengar ataupun mendapat tahu tentang kedatangan Nabi SAW. Ketika itu dia berada dalam kebun tamar keluarganya, dia sedang memetik buah untuk mereka. Dia pun cepat-cepat meletakkan apa yang buah yang dipetiknya itu, lalu pergi dengan bawa lah sekali tu buah tamar dia tu. Dia pun dengarlah sedikit percakapan Nabi SAW. Kemudian pulang kepada ahli keluarganya. Faqala Nabiyullah, lepas tu Nabi SAW pun tanya, ayyu buyuti ahlina aqrab, manakah rumah keluarga kami yang paling dekat? Yang ni di sini Abu Ayyub berkata, sayalah wahai Nabi Allah, rumah saya ini. Wa hadza bi abi, ini kutubus engkau dengan ayahku. Qala, Nabi SAW pun kata, pergilah kalau begitu, sediakan untuk kami maqilan, yakni tempat untuk kami berehat pada waktu siang hari, yakni untuk tidur sebentar tengah hari. Abu Ayyub pun berkata, bangunlah kamu berdua ala barakatillah, dengan diberkati Allah. Falamma jaa Nabiyullah, bila Nabiyullah SAW datang ke tempat tu, tempat rehat tu, Abdullah bin Salam pun mari. Dia kata, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, dan sesungguhnya engkau telah membawa kebenaran. Sebenarnya orang Yahudi yakin bahawa aku adalah penghulu mereka, ketua mereka, dan anak ketua mereka, dan orang yang paling alim di antara mereka, dan anak orang yang paling alim di antara mereka. Engkau panggillah mereka dan tanyalah mereka tentang saya, sebelum mereka tahu saya telah memeluk agama Islam. Kerana kalau mereka tahu saya telah memeluk agama Islam, mereka akan kata tentang saya apa yang tidak ada pada saya. Rasulullah SAW pun menghantar orang untuk memanggil mereka, menjemput mereka. Mereka pun datang dan masuk menemui Nabi SAW. Rasulullah SAW bertanya mereka, wahai orang-orang Yahudi, wahai kalangan Yahudi, wailakum, rugilah kamu, ittaqullah, ya ma'asyaral yahud, wailakum, kamu. Boleh juga kita kata begitu. Kalau kita kata wailakum, rugilah kamu, yakni kalau kamu tidak ikut seperti yang aku katakan ini, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana tiada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya kamu memang yakin bahawa aku adalah Rasulullah yang sebenar, dan aku telah datang membawa kepada kamu kebenaran. Oleh itu Islamlah kamu. Qalu ma na'lamu, mereka pun kata, kami tak tahu pun begitu. Apatah lagi nak yakin, kami tak tahu pun.
Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula kata lagu tu 3 kali. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapakah orangnya di kalangan kamu? Abdullah bin Salam. Siapa orangnya Abdullah bin Salam ni? Mereka pun kata, itu adalah penghulu kami dan anak penghulu kami, orang yang paling alim di kalangan kami dan anak orang yang paling alim di kalangan kami. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, bagaimana kalau dia Islam? Mereka kata, mana mungkin, takkanlah dia Islam, semoga dijauhkan Allah, dia tidak akan Islam. Atau mana mungkin dia akan Islam? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, bagaimana kalau dia Islam? Mereka kata, mana mungkin, dia tak akan Islam. Nabi SAW tanya lagi, afara'aitum in aslama, bagaimana kalau dia Islam? Mereka kata, hasya lillah, ma kana liyuslim. Mana mungkin, mereka tak akan Islam. Qala, Nabi SAW pun kata, wahai Ibn Salam, keluarlah menemui mereka, keluarlah di hadapan mereka. Abdullah bin Salam pun keluar. Dia terus berkata, wahai kalangan Yahudi, bertakwalah kamu kepada Allah, demi Tuhan yang tiada Tuhan, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya kamu memang tahu atau memang yakin bahawa sesungguhnya Dia adalah Rasulullah dan Dia telah datang membawa kebenaran. Mereka pun mereka lantas berkata, kadzabta, engkau bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan mereka daripada tempat, daripada rumah tu. Begitulah ceritanya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, beliau memberikan yakni habuan kepada orang-orang muhajirin yang telah berhijrah di peringkat awal, 4,000 fi arba'ah, 4,000 cukup, atau 4,000 dalam 4 musim, ataupun untuk 4 musim, yakni untuk setahun lah. Wa faradha li Ibnu Umar, tetapi kepada Ibnu Umar diberikan 3,500 saja. Orang berkata kepadanya, bukankah dia ni termasuk dalam muhajirin? Kenapa engkau kurangkan pemberian kepadanya daripada 4,000? Dia berkata, sesungguhnya kedua ibu bapanya membawanya berhijrah. Dia berkata, dia tidak seperti, yakni Umar berkata, dia bukan seperti orang yang berhijrah sendiri. Seterusnya dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Khabbab, beliau berkata, kami telah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Allah, dan pahala kami dijamin oleh Allah. Ada di antara kami orang yang telah pergi dengan tidak memakan sedikit pun daripada hasil hijrahnya ataupun hasil ugamanya. Di antara mereka ialah Mus'ab bin Umair, dia telah terbunuh pada hari Uhud. Kami tidak mendapati apa-apa untuk kami kafankan dia kecuali satu kain selimut, yang mana kalau kami tudungkan dia dengannya, tudungkan kepalanya dengan kain itu, nescaya kakinya terdedah, dan kalau kami tutup kedua kakinya, yakni dengan kain itu, kepalanya pula terdedah. Maka Nabi SAW menyuruh kami menutupkan kepalanya dengan kain itu, dan kami letakkan di atas kedua kakinya idkhir, yakni sejenis rumput. Wa minna man ayna'at lahu thamaratuh, dan ada pula di antara kami yang mana buahnya telah pun masak, fahuwa yahdibuha, dan dia akan memetiknya. Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata, Abdullah bin Umar pernah berkata kepadaku, engkau tahukah apa yang ayahku telah katakan kepada ayahmu? Abu Burdah berkata, saya menjawab, tidak tahu. Qala, Abdullah berkata, ayah saya telah berkata kepada ayahmu, hai Abi Musa, hai Aba Musa,
Adakah engkau telah senang hati dengan Islamnya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya kita bersamanya, jihad kita bersamanya, dan amalan kita semua sekali bersamanya itu tetap kita mendapat pahalanya, sementara amalan-amalan sekalian, segala amalan kita yang lain yang kita telah kerjakan selepasnya, najawna minhu kafafan ra'san bi ra'sin, yakni kita hanya mendapat kembali modal kita itu sahaja pun sudah tak mengapa. Yani kita dengan amalan yang kita kerjakan selepasnya itu, yani kosong-kosong sahaja pun sudah tidak mengapa. Begitu pun boleh. Najawna minhu kafafan ra'san bi ra'sin, yani kita dapat balik modal sahaja pun tak mengapa. Faqala abi, ayah saya kata, dia kata, yani Ibnu Umar kata, faqala abu kada, maka ayah engkau kata, la wallahi, iaitu dalam kitab kita ni ada abi, di luar tu dia tulis abuka, hak tu lebih sesuainya. Yani Ibnu Umar kata, ayah engkau kata, tidak, demi Allah kita telah berjuang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersembahyang, kita berpuasa, kita telah melakukan banyak amalan, dan berapa ramai orang yang telah Islam di tangan kita. Kita benar-benar berharap ataupun mengharapkan amalan itu. Faqala abi, ayahku pula berkata, tetapi saya demi Tuhan yang nyawa Umar berada di tangannya, benar-benar berharap anna dzalika barada lana, apa yang telah kita amalkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahaja yang kita dapat, yang kita tetap mendapatnya. Itu makna barada lana. Dan segala amalan yang kita buat selepasnya, kita hanya dapat kembali modalnya sahaja pun sudah tidak mengapa. Faqultu, saya pun kata, oh kalau begitu ayahmu demi Allah lebih baik dari ayahku, lebih baik lagi daripada ayahku kalau lagu tu. Kata siapa? Kata Abu Burdah. Seterusnya riwayat daripada Abi Uthman, beliau berkata, saya telah mendengar Ibnu Umar ketika orang berkata kepadanya bahawa dia telah berhijrah sebelum ayahnya, dalam keadaan marahlah dia, nampak kemarahan dia. Ibnu Umar qala, dia berkata, saya dengan Umar telah datang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ke Madinah. Kami dapati dia sedang tidur pada waktu tengah hari. Kami pun pulang ke tempat persinggahan kami. Umar pun menghantar aku. Dia kata, pergi tengok adakah dia sudah bangun, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bangun. Saya pun pergi, masuk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berbai'ah dengan baginda. Kemudian pergi pula kepada Umar dan memberitahu beliau bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sedar, telah bangun dah. Kami pun pergi dengan berlari-lari anak hatta dakhala alaihi, sehingga dakhalna, kami masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma bai'atuhu, kemudian aku pula berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Ishaq, beliau berkata, saya telah mendengar Bara menceritakan, katanya Abu Bakar telah membeli daripada Azib pelana unta. Rahlan itu pelana untuk unta, orang letak di atas belakang unta tu sebagai tempat duduk, itu rahlan. Kalau kuda sarja, pelana orang panggil. Hak ni pun jenis itulah, rahlan. Fahamaltuhu ma'ahu, saya pun bawa lah pelana itu, bawa pergi ke rumah dia lah, bersama dengan dia. Qala fasa'alahu Azib. Ini cerita pendek, tempat lain kita sudah jumpa dah juga dulu ni. Azib pun tanya dia, yang ni ayah kepada Barak tu lah. Tanya Abu Bakar tentang perjalanan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni semasa berhijrah. Qala, dia pun berkata, yakni Abu Bakar ceritalah, ukhidha alaina birrasad, kami betul-betul diberi perhatian, diperhatikan, kami betul-betul diperhatikan, yakni oleh orang-orang Quraisy. Maknanya segala gerak-geri kami diperhatikan oleh orang-orang Quraisy. Kami pun keluar pada waktu malam, yakni daripada pada waktu malam ni daripada gua tu, bukan daripada rumah, daripada gua tu. Fa ahyayna lailana wa yaumana, selepas itu kami hidupkan malam dan siang kami. Mana tidak tidurlah, kami tak tidur malam dan siang, berjalan terus hatta qama qaimuz zahirah, sehingga pada hari berikutnya pula, tengah hari tu, bila tengah hari betul-betul, kemudian kami pun ternampak batu besar. Kami pun pergi menuju ke arah batu itu, dan adalah sedikit tempat teduh di bawah batu itu. Qala, Abu Bakar berkata, aku pun hamparkan farwah, macam tikar lah tapi daripada kulit. Hamparkan kulit sebagai pelapik lah yang ada bersamaku. Kemudian Nabi SAW pun berbaring di atas kulit tadi. Fantalaqtu anfudu ma haulahu, aku pula mengebas-gebaskan kawasan sekelilingnya, yakni bersihkan kawasan sekelilingnya. Tiba-tiba dalam keadaan begitu aku nampak seorang penggembala yang datang menuju ke arah kami dalam satu kumpulan kambingnya. Dia juga bermaksud mendapat seperti apa yang kami maksudkan daripada batu itu, yakni dengan maksud nak dapat tempat teduh lah juga daripada batu tu, sebab tu tuju ke arah tu. Saya pun tanya dia, engkau ni hamba siapa? Dia kata, saya ni hamba si fulan. Saya pun kata kepada dia, adakah susu dalam kambing engkau tu? Dia kata ada. Saya kata, bolehkah engkau perahkan? Dia kata boleh. Dia pun ambil seekor kambing dari sekian banyak kambing dia tu. Saya pun kata kepada dia, kebaskan dulu ambing ataupun labu susu kambing itu. Qala, Abu Bakar pun kata, fahalaba kuthbatan, dia pun memerah satu perahan lah. Dia memerah sehingga satu bekas lah, penuh satu bekas susu. Wa ma'i idawatun mimma, saya ada satu bekas air yang mana di atasnya ada sedikit secebis kain lah, yang saya telah ikatkannya dengan kain itu. Jadi saya sediakan bekas itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tuangkan ke atas susu yang telah diperah tadi, air tadi, sehingga sejuk bahagian bawahnya. Kemudian saya pun bawakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, minumlah wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum sehingga saya puas hati. Kemudian kami pun berangkat, dan orang-orang yang mencari kami terus menjejaki kami. Qala al-Bara, Bara berkata, fadakhaltu ma'a Abi Bakr ala ahlihi. Lepas tu maknanya dalam perjalanan sini, jalan-jalan sampailah bawa pelana sat ni, hantar kelik ke rumah dia. Bara berkata, saya pun masuk bersama dengan Abu Bakar ke dalam rumah dia lah. Saya pun nampak Aisyah sedang berbaring, anaknya sedang berbaring, dia demam. Saya pun tengok ayah dia mengucup pipinya, mencium pipi anaknya itu, sambil dia berkata, bagaimana engkau anakku? Diriwayatkan dari Anas, khadim Nabi SAW, beliau berkata, Nabi SAW datang ketika mana tidak ada di kalangan sahabat-sahabatnya itu orang yang beruban rambutnya kecuali Abu Bakar. Maka dia tutupkan ubannya itu dengan hinna dan katam, mana dia pakai pewarna rambut. Seterusnya Duhaim
meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, beliau berkata Nabi SAW pergi ke Madinah. Ketika itu yang paling tua di antara sahabat-sahabatnya ialah Abu Bakar. Abu Bakar pun menutup rambutnya itu dengan henna dan katam, hatta qana'a launuha, sehingga jadi hitamlah, sehingga jadi hitam kemerahan rambutnya itu. Itu makna qana'a. Di askatlah. Jadi kita masih lagi dalam bab manaqib lagi sebenarnya, walaupun tengah-tengah tu macam-macam ceritalah. Cerita hijrah, kelebihan-kelebihan orang lain pun ada juga di celah-celah tu kita dapat. Macam dalam riwayat mula-mula malam ni, nak ceritanya Asma tu, sebelum ni sudah ada dah kelebihan dia, iaitu bagaimana dia sibuk menyiapkan bekal untuk Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar nak bawa pergi hijrah tu. Dia pun terlibat dan gunakan ikat pinggang dia untuk ikat bekal tadi. Dia guna. Di sini masih lagi berkenaan dengan dia lagi kelebihannya. Mana dia kata dia berhijrah tu ketika dia mengandungkan Abdullah bin Zubair, anak dia lah. Pada ketika dia keluar tu kata dia cukup dah, dianya cukup bulan. Wa ana mutimmun, yang ni saya sudah cukup bulan. Mana cukup bulan untuk beranak lah. Pergi ke Madinah, sampai di Quba saya melahirkannya. Kemudian saya bawa dia tu kepada Nabi SAW. Nak ayatnya kelebihan dia, rapatnya dia dengan Rasulullah SAW, dan keistimewaan anak dia Abdullah bin Az-Zubair itu, yang mula-mula sekali di kalangan orang-orang yang muhajirin ni yang lahir. Nabi SAW peletak dalam riba dia, minta buah tamar, lalu dia kunyah. Lepas tu tahnikkan dia. Tahnikkan, selepas kunyah tu ambil lah buah tamar tu. Ambil buah tamar yang dikunyah tu, yang sudah hancur tu, bubur di ujung jari, lekatkan di langit-langit dia, langit-langit budak tu. Itu yang dikatakan tahnik. Kemudian Nabi SAW doakan untuknya dan doakan keberkatan untuknya. Dia adalah hak mula-mula sekali dilahirkan dalam Islam. Ni kalau kita tengok zahir di sini, makna dilahirkan dalam Islam ni makna secara umum ke? Tidak. Maksud di sini maksud di sini mana puak-puak muhajirin lah. Sebab itulah dalam hasyiah ni pun dia ada tulis yang mula-mula dilahirkan dalam Islam, maksudnya di Madinah, dari kalangan muhajirin. Adapun orang yang dilahirkan tidak di Madinah, dari kalangan muhajirin tapi tidak di Madinah, muhajirin juga, iaitu Abdullah bin Ja'far. Ini lahir di Habsyah. Hak mula-mula sekali orang-orang pergi berhijrah ke Habsyah tu, mula-mula sekali lahirnya budak lah, maknanya ibu bapa dia tu tak apalah, tak kira lah, hak mula-mula lahir. Yang berhijrah ke Habsyah iaitu Abdullah bin Ja'far. Di kalangan orang Ansar pula di Madinah selepas Nabi SAW pergi ke Madinah tu, iaitu Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad, seperti mana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Setengah ulama pula mengatakan Nu'man bin Bashir. Ini ada khilaf di situ. Dalam hadis ni kita dapati Abdullah bin Az-Zubair hak mula-mula sekali di kalangan hak muhajirin daripada Mekah ke Madinah. Hak mula-mula sekali lahir, anak pertama lah di kalangan orang yang berhijrah itu, iaitu Ibnu Zubair, iaitu pada tahun yang pertama. Inilah yang mu'tamad, yang dipegangnya, pendapat yang dipegangnya, yang boleh dipegangnya. Lepas tu dalam hasyiah dia kata bi khilafi ma jazama bihi al-Waqidi, berbeza dengan apa yang diyakini oleh Waqidi dan orang-orang yang mengikutnya, pengikut-pengikut dia, bahawa dia dilahirkan pada tahun yang kedua selepas 20 bulan berhijrah. Tapi riwayat dia tu orang tak pakai, mungkin Waqidi ni mungkin maklum dah, tak boleh nak lawan lah dengan Bukhari ni. Gitulah. Jadi di sini kelebihan Asma dan juga kelebihan anak dia Abdullah bin Az-Zubair itu. Seterusnya Aisyah meriwayatkan seperti itu juga, Abdullah bin Az-Zubair
orang bawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi nampak macam Asma tu sendiri bawa. Kalau dia bawa lagu mana dia baru melahirkan anak. Di sini disebutkan mereka bawa. Jadi kata dia bawa tu boleh jadilah dia pergi juga, boleh jadi tidak jauh. Tapi orang bawa dia orang lain lah tolong apa nama ni? Dukungnya. Gitu. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil sebiji tamar, falakaha, lalu dia kunyah. Kemudian masukkan dalam mulut dia. Mula-mula hak masuk dalam perut dia tu iaitu air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, air liur yang bercampurlah dia mamah tu. Itulah hak mula-mula. Ini menunjukkan kelebihan Abdullah bin Az-Zubair itu. Seterusnya Anas bin Malik meriwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mari ke Madinah tu, Abu Bakar berada di belakangnya. Berada di belakangnya itu naik gendong dia ke atas satu unta ke atau unta lain. Sebab asal makna murdif itu makna naik gendong. Kita kata bahasa kita Kelantan ni naik gendong. Dia menggendong Abu Bakar. Mana dia je bawa unta tu, Abu Bakar tu duduk di belakang dia atas unta yang sama. Itulah makna dianya. Tetapi ulama-ulama mengatakan boleh juga dengan makna tu. Tetapi ada satu lagi makna, iaitu bukan naik sekali. Mana unta Abu Bakar tu duduk di belakang, Nabi berjalan depan atas unta dia, Abu Bakar naik atas unta dia. Itu pun orang panggil murdifun juga. Itu pun orang panggil murdifun juga. Sebabnya dia pakai gitu ada dalam ayat Quran apa disebut bi alfim minal malaikati murdifin. Mana Allah SWT menurunkan 1000 malaikat murdifin. Apakah malaikat tu naik gendong? Tidak. Maknanya betul-betul. Mari tu betul-betul. Ni duduk depan, ni duduk di belakang. Jadi begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Sebab apa yang mereka takwil gitu tu? Sebab jelas bahawa masing-masing naik atas unta sendiri-sendiri. Moga ada unta suku-suku kan? Sebab itu yang dia takwil. Abu Bakar syekh yang dikenali, dan Nabi SAW anak muda yang tidak dikenali. Apa makna ni? Ada dua makna. Satunya Abu Bakar seorang tua yang dikenali, maknanya dia lebih banyak berjalan. Abu Bakar ni ramai orang kenal dia. Apalagi rupa dia tu pun seperti orang tua. Jadi ramai orang kenal dia. Nabi SAW ni tak jalan mana-mana, muka dia tidak nego mana. Selepas dia ni tua, selepas 40 diutuskan sebagai Nabi tu, mana dia tidak berniaga, tidak gapo, tidak berjalan mana-mana. Sayyidina Abu Bakar ni banyak berjalan, jadi orang kenal. Nabi SAW muda tidak dikenali. Tidak dikenali sebab dia kuranglah berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya syekh yang dikenali itu maknanya jelas nampak tua dia tu. Jelas nampak dia tu sebagai orang tua, mana lebih tua daripada Nabi SAW. Kalau nak banding dengan Nabi SAW ni, nampak Nabi ni muda. Nampak muda, mana tidak diketahui dia tu sebagai tua. Padahal umur dia lebih kurang je, umur dia je. Tapi tidak nampak tua Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ni orang nampak tua. Maka kalau orang jumpa di tengah jalan tu, orang tanya dia, wahai Abu Bakar, sebab dia dikenali, sesuai dengan makna yang pertama tadi. Wahai Abu Bakar, siapa orang yang berjalan depan kau tu? Mana pergi dulu tu? Orang jumpa di belakang dia, orang tanya lah, muka kenal dia. Siapa dia? Dia kata, itulah orang yang tunjuk jalan kepada aku. Orang tunjuk jalan kepada aku. Jadi orang ingat tunjuk jalan tu maknanya muka duduk depan kan, tolong bawa lah mana dalam perjalanan tu. Jadi orang pun tidak suka. Sedangkan orang duduk cari dia tu pada masa tu. Tawaran kan ada kan semasa dia perjalanan nak pergi ke Madinah tu, hijrah tu. Jadi cara dia jawab tu, mana dia tidak jawab, dia tidak bohong, tidak bohong tu. Tapi orang boleh silap, keliru dengan jawapan dia. Itulah cara dia, kebijaksanaan dia tu. Padahal dia maksudkan orang yang menunjukkan jalan kebaikan. Sesuai pula dia duduk depan Nabi SAW tu, jalan depan. Dia ni duduk di belakang. Jadi moga orang tak kenal, kita tak kecek banyak lah. Orang kenal ni kecek banyak sikit, tanyalah siapa dia, moga tak cek hak depan. Dia kata itulah orang hak nasabah pun orang tunjuk jalan ni, jalan depan. Jadi dia kata itulah orang yang tunjuk jalan, jadi tak kecek banyak.
Dia maksudkan tunjuk jalan tu jalan Islam. Orang ingat jalan tu jalan nak pergi ke mana-mana. Lepas tu dalam perjalanan tu juga Abu Bakar paling tengok. Tiba-tiba dia nampak seorang yang berkuda. Ni hak sebelum pada ni lah, iaitu Suraqah tu lah, yang duduk kejar dia tu. Dekat dah nak sapa. Dia pun kata Rasulullah, ini ada orang yang berkuda dah nak dekat, dah nak sapa dekat kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun paling. Baru ni kita jumpa dia tak kisah mana duduk baca, derahlah baca ayat Quran. Derahlah sehingga Suraqah tu pun dengar. Tengok dalam perjalanan. Di sini dia sebut, Abu Bakar sebut, lepas tu dia paling juga, paling semetar lah gitulah. Mana tidak paling sama. Yang Sayyidina Abu Bakar tu yang paling acak tu, iyalah dia sebagai pengawal kan. Dia sebagai pengawal sepatutnya dia kena perhatilah kiri kanan. Nabi SAW pun doa. Jadi maknanya dia rebah tersungkur dengan kuda dia tu dengan doa Nabi SAW. Baru ni tak ada sebut gitu. Sini ada sebut. Kuda dia tu pun rebah tersungkur lah. Kemudian kuda dia tu nak bangun tu bukan main susah, sehingga merengkik. Jadi bunyi kuda tu kan, kalau dia berat, kalau dia susah, dalam keadaan susah tu dia bunyi gitu lah. Lepas pada tu ringkas ceritanya, bila dia ni dapat pergi dekat, baru ni kan cerita panjang dah. Pergilah. Dia pun kata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, suruhlah aku. Gapo dia engkau nak suruh aku buat gapo? Nabi SAW kata, tak ada gapo-gapo, duduk sini lah, tunggu sini. Kalau jumpa dengan siapa-siapa, maknanya jangan biarkan dia tu tunggu kami lah, kira lah ke mana-mana, biar dia tanglah ke lain. Mana begitu. Jadi perawi ni kata yang ni Anas berkata, di awal siang dia ni bersungguh-sungguh nak membunuh Nabi SAW ataupun melakukan sesuatu yang tidak baiklah terhadap Nabi SAW. Tetapi di akhir siang, mana tak lama selepas pada tu, dia pula yang menjadi senjata yang melindungi Nabi SAW. Begitulah. Rasulullah SAW pun bila sampai dekat Madinah tu, dia tidak masuk selalu, dia berhenti dulu. Lepas tu hantar orang. Baru ni ada sebut orang Yahudi tu nampak, maknanya macam-macam lah. Hak Yahudi tu ayat cara dia. Hak dia ni pun hantar orang dia. Siapa dia? Mungkin ada beberapa orang kan pergi dalam perjalanan tu dengan dia. Pergi suruh ayat ke puak Ansar tu. Bila mereka mari beri salam kepada Nabi SAW, lepas tu suruh naik semulalah kenderaan, marilah pergi. Nabi SAW pun pergi dengan diiringi oleh mereka, dikelilingi oleh mereka, diiringi oleh mereka dengan senjata. Ini sebagai isyaratlah kepada kesediaan mereka untuk membela Nabi SAW. Lepas tu hak di Madinah ni pula riuh gagal lah. Mana hak ni kata Nabiullah mari dak, ni kata Nabiullah mari dak. Ada yang jenguk daripada atas rumah, ada daripada tempat tinggi, macam-macam lah. Bila tengok juga ni kata riuh gagal lah, maknanya tu tujuan dia nak ayatnya. Ni kata ja' Nabiullah, ni kata ja' Nabiullah. Bila Nabi SAW sampai tu pun dia berhenti dekat rumah Abi Ayyub. Ketika itu Abu Ayyub sedang bercakap-cakap dengan ahli keluarga dia. Tiba-tiba Abdullah bin Salam pun, maknanya dah gagal, orang duduk cara gagal ni, dia pun duduk dalam kebun dia tu pun dengar juga. Abdullah bin Salam, dia ni seorang apa nama ni, alim di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Dia ni Bani Israel ni, daripada keturunan Bani Israel. Jadi orang alim lah, tempat rujuk orang Yahudi ni. Dia duduk dalam kebun, duduk petik buah tamar. Bila dia dengar tu, dia cepat-cepatlah sudahlah, cepat-cepat sudah. Lepas tu mana boleh bawa tu, bawa sekali dengan dia. Pergi, dia pun dengarlah daripada Nabi SAW. Dengar apa dia? Sedikit. Sedikit dia dah dengar. Nabi bila sampai tu adalah sedikit-sedikit keceknya. Apa dia kecek tu? Kita tengok sini. Dalam hasyiah ni nombor 7. Dia dengar sedikit ucapan Nabi SAW. Dalam Tirmizi disebutkan, ini hasyiah nombor 7, iaitu hak mula-mula dia dengar daripada ucapan Nabi SAW-nya. Bila dia begitu, Nabi SAW bersabda begini, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu ucapan yang dia dengar.
Wahai manusia, sebar luaskan salam. Salam sejahtera. Salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Wasilul arham, dan hubungilah keluarga kamu. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan bersembahyanglah kamu pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera, dengan selamat sejahtera. Itu dia. Kalau kita perhati situ tu kan pelik juga tu. Yang kemudiannya nama dia Abdullah bin Salam. Tadkhulul jannata bisalam. Ucapan hak dia dengar. Jadi kira-kiranya nama dia kemudian tu pun ada kaitan juga dengan hak tu. Ada kaitan juga. Isyarat yang baik tu mana untuk dia tu. Isyarat yang baik untuk dia. Padahalnya nama dia bukan gitu asal dia. Padahalnya nama dia bukan gitu asal dia. Nama dia bukan gitu. Dalam hasyiah ni pun ada sebut nama dia ke apa tu. Dia berbalik kepada keluarga dia. Balik wayaklah cerita, dia puas hatilah. Mana dengan ilmu dia ke apa, dia nak pergi masuk Islam, kira-kiranya gitulah. Lepas tu Nabi SAW pun tanya, mana rumah keluarga kami yang paling dekat? Rumah keluarga kami yang paling dekat. Sebab Tok Nabi kan, Abdul Muttalib itu, dia ada berkahwin juga dengan orang Madinah. Dengan orang Madinah. Jadi ada juga keluarga dia tu. Keluarga Tok dia tu lah adalah balik perempuan, balik nenek dia. Dia tanya, mana hak paling dekat? Abu Ayyub pula kata, saya ini rumah saya, ni je pintunya. Maknanya dia suruh pergi rumah dia lah, tak apa rehat sini. Sehingga tadi pun rumah Abu Ayyub dah. Mana ada tempat lain pula lah, maknanya untuk tempat rehat. Nabi SAW pun kata, pergilah sediakan, kata dia, moga berjalan jauh kan, nak berehat lah ni, nak berehat tengah hari. Abu Ayyub pun kata, bangunlah kamu berdua dengan diberkati Allah. Lepas tu bila Nabi SAW pergi ke sana tu, Abdullah bin Salam pun mari pula dah. Mari pula. Tadi dia balik dah. Mari pula. Dia pun kata, terus kata, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, dan seterusnya. Lepas tu dia pun ayat, saya ni gini-gini, perkenalkanlah dia ni gini-gini, seperti terjemahan kita tadi lah. Dia minta Rasulullah SAW panggil puak-puak Yahudi tu, panggil. Tapi jangan royak, saya ni Islam dah. Kalau dia tahu saya ni Islam dah, dia akan kata lagu lain lah pula. Jadi pakat dah lah, pakatan. Jadi Abdullah bin Salam ni nusuk dulu. Ada lagu mu. Bila Rasulullah SAW panggil, lagu tu lah seperti yang diterjemahkan tadi. Dia tanya gini-gini, Yahudi tu, Yahudi kata tak, mana boleh, tak akan memeluk agama Islam. Nabi SAW kata, lagu mana kalau dia Islam? Ada, kata dia. Mana boleh dia Islam, dia tak akan Islam. 2-3 kali tanya. Lepas tu tanya dia ni orang setara mana di kalangan kamu, Abdullah bin Salam. Dia pun royak lah gini-gini. Betul lah, royak betul. Lepas tu dia kata tidak Islam, tak saya Islam gitu. Nabi SAW pun suruh tubik lah. Bila tubik tu ada situ. Lalu Abdullah bin Salam pun kata lagu tu lah. Pokok-pokok dia pun kata selalu. Pelawak pun kata selalu. Betul dah sebab dia kata lah. Tu setara apa dia nusuk dulu. Kalau dia tak nusuk dulu, dia kata pelawak selalu. Begitulah. Mana gambaran orang Yahudi ni betapa dia ni tidak mahu menerima kebenaran. Walaupun pemimpin dia orang besar sekali, orang alim sekali tu, telah memeluk agama Islam, rakyat nasihat kepada dia, dia tak say juga. Itu nak rakyat pengajarannya kerah. Dan kemana kira-kiranya di sini Nabi SAW tahu dah, puak-puak dia tu tahu tentang Nabi akhir zaman, dan kira-kiranya puak-puak dia jelas dah. Apalagi nak Abdullah bin Salam tu kata gitu, tak saya terima juga, tak saya terima. Jadi hikmah Allah SWT juga, Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah tu ramai orang-orang Yahudi. Di situlah berhadapan dengan orang-orang Yahudi pula. Maknanya ramai di antara orang-orang Yahudi tu
memeluk agama Islam, terutamanya hak cerdik-cerdik, hak alim-alim. Jadi ini merupakan hujah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ahli kitab, yakni orang alim ahli kitab pun terima Islam. Jadi orang Mekah tu, dia selama ni duduk rajuk, dia nak tunggu apa lagi? Apa dia duduk kata salah semacamnya, duduk kata tak betul semacamnya. Ini menjadi hujah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada menjadi hujah juga untuk orang-orang Yahudi itu sendiri. Di sini nak cerita juga apa dia? Kelebihan Abdullah bin Salam pula, dan kelebihan sahabat-sahabat Ansar itu, terutamanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini dalam hadis yang kita baca saat ini. Ini semua ni berlaku semasa hijrah berlaku. Maknanya Imam Bukhari nak cerita kelebihan mereka itu tidak semesti kita boleh dapati melalui kata-kata Nabi SAW yang khusus untuk mereka. Tidak, kita boleh tengok daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang dialami oleh mereka itu. Misal Abdullah bin Salam, kita tengok tidak payah nak terima Islam. Seseolahnya dia sudah nanti dah tu, duk tunggu dah, bila jumpa yang dengar sekali tu menerima Islam. Gitu. Dan ini adalah satu kelebihan dia lah. Kok mana-mana pun, kalau kita kata berdasarkan kitab lah, seseorang tu jelas tentang seseorang berdasarkan kitab, maknanya dia alim lah. Alim, dia boleh tahu berdasarkan kitab. Jadi bila dia tengok, dia boleh tahu selalu tepat. Dan ada lagi, sebelum pada tu dalam riwayat yang lain dulu kita sudah jumpa dah, sebelum dia memeluk agama Islam, dia tanya dulu Nabi SAW. Dia tanya dulu 3 perkara, 3 soalan dia nak tanya. Tak ada orang boleh jawab ni kecuali Nabi. Moga dia orang alim juga kan. Lalu dia tanyalah. Dulu kita sudah jumpa dah. Dalam Bukhari ni juga. Jadi maknanya hak tadi ni kira-kira ringkas lah juga, cerita ringkas. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan kelebihan orang-orang tertentulah yang ada tersebut dalam hadis ini. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar. Dalam setengah-setengah nuskhah itu ada disebutkan An-Nafi' an Umar. Kalau begitu maka tidak sesuai itu, sebab dia tak ada itu. Bermakna putus sanad itu. Kalau kita kata Nafi' itu ambil daripada Umar, sebab dia tak ada dengan Umar Nafi' ni. Sebab itu dalam nuskhah ni dia ada buat tengah ni, ini Ibnu Umar. Dia ambil daripada Ibnu Umar tu, tak apalah, memang tu guru dia lah, Ibnu Umar tu. Dalam setengah-setengah nuskhahnya daripada Umar terus Nafi' tu. Kalau hak lagu tu dia putus. Yang jelasnya dia ambil daripada Ibnu Umar lah. Jadi cerita Ibnu Umar, dia kata Sayyidina Umar ni kemudian lah di zaman pemerintahan dia bagi kepada orang-orang yang berhijrah di peringkat permulaan 400,000 fi arba'ah tu satu, tadi kita terjemah dah dengan makna 4,000 cukup. Satu makna fi arba'ah 4,000 untuk 4 musim. Ini musim sejuk, musim panas, musim gugur dan musim bunga. Itu 4 musim. Ataupun kalau mafhum dia, mana untuk setahun lah. 4 musim tu setahun. Dia bagi di zaman dia tu. Dia bagi, ini adalah sebagai mengenang jasa, menghargai jasa puak-puak muhajirin. Mana tak apa, mana orang-orang yang telah berjasa dulu, kerajaan kemudian bagi, itu patut kena bagi. Dan cara yang seperti ini dibuat oleh Khulafaur Rasyidin dulu lagi. Di zaman kemudian lagi, terutama di zaman Sayyidina Muawiyah, lagi banyak dia bagi. Sebab apa? Islam kaya lagi pada masa itu. Islam, negara-negara Islam, wilayah Islam lebih luas lagi, banyak lagi dia bagi. Jadi boleh dikatakan sahabat-sahabat ni senang lah pada masa itu. Tetapi kepada Ibnu Umar dia bagi 3,500 je. Orang kata ke dia, apa ya? Tidakkah dia tu di kalangan muhajirin, apa beri kurang ke dia nya daripada 4,000? Dia kata dia tu
Dia hijrah pun sabit ayah dia, mak pak dia. Dia tidak serupa dengan orang hijrah sendiri. Padahal orang lain hak hijrah sabit dengan mak pak dia pun dia beri lagu tu juga. Ni sabit dengan anak dia ni saja dia nak pelepah, dia kata lagu tu. Sebenarnya Sayyidina Umar ni dia cukup cermat. Kalau hak anak berkenaan dengan anak dia ni cukup cermat lah. Kalau pitih kerajaan cukup cermat. Padahal anak orang lain dia bagi lagu tu juga. Abdullah bin Zubair tu misalnya, hak baru beranak, mak pak dia juga bawa, dia beri sebanyak mana? Dia beri 4,000 cukup juga. Padahal kita kata mak pak dia bawanya, padahal mengandung baru beranak tadi yang kita baca tadi, dia bagi lagu tu juga. Ni anak dia kata dia nak pelepah sajalah, dia nak pelepah. Itu pesen Sayyidina Umar. Dan sebab itulah Ibnu Umar tu dia antara orang yang layak jadi khalifah. Dia sebut, orang pun duduk sebut-sebut. Tapi dia pada masa orang minta tanya dia tentang istikhlaf ni, siapa dia khalifah selepas dia, minta dia tentukan, dia sebut jangan anak dia. Anak dia tak sama. Tanya pendapat dia tak apa. Tapi nak jadi calon tak sih. Dia tak bui. Itu cara Sayyidina Umar. Sebab itulah orang hormat sangat, tinggi sangat kedudukan Sayyidina Umar. Dari segi politik, dari segi apa pun nampak dia tu tak ada kepentingan lah, betul-betul khidmat untuk rakyat jelata. Seterusnya riwayat daripada Khabbab. Sini hak tadi tu nampak kepada dia kelebihan Sayyidina Umar lah. Dia ni tidak mementingkan diri, tidak melebihkan keluarga dia daripada orang lain, tidak. Seterusnya riwayat daripada Khabbab, dia berkata, kami telah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Allah, dan sudah pastilah pahala kami itu dijamin Allah. Ini berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dan berdasarkan apa yang ada dalam Quran ke apa tu, gitulah. Dia kata ada di antara kami orang yang tak ada makan sikit pun hasil kerja dia tu, hasil usaha dia tu dalam dunia sikit pun tak ada. Mana dia mengenalkan dia ni kemudian dia senang, berapa senang dapatnya kerana memeluk agama Islam. Walaupun sebelum pada tu susah jual gitu-gitu, tapi kemudiannya senang. Ada di antara pokok dia tu tak ada sikit pun hak dunia, seperti Mus'ab bin Umair terbunuh pada peperangan Uhud. Siapa nak kapan dia pun tak cukup kain. Tu nak cerita. Jadi sini hak dia nak ayatnya kepada dia kelebihan sahabat-sahabat itu, termasuklah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni seorang yang terkenal hidup mewah. Memang dia ni orang kaya, orang senang, lebih daripada orang lain di kalangan sahabat. Mewah, pakar ni sutera semua. Semasa dia tidak Islam. Tapi bila masuk Islam, lagu lain berubah. Jadi tak cukup kain tu. Pada masa itulah nak ayat susahnya. Dan ada di antara kami orang yang buah dia tu sudah masuk. Jadi dia akan memetiknya. Mana walaupun sahabat ni walaupun dalam keadaan senang dah di zaman dia, bukan makna dah senang tu nak lari lah daripada perjuangan taksir. Tak. Mana ada orang yang buah dia nak masuk, mana siapa masa dia dah untuk nak petik, mana tak lama dah dia nak mati syahid, dan dia tidak akan lari, bahkan dia akan mendapatkannya. Ini nak ayat kelebihan sahabat ni, walaupun dia mengenal hak dulu tak ada dapat apa-apa, mudah-mudahan dia dapat lebih lah. Ataupun dia mengira dapat lebih lah. Sebab apa? Tak ada kepentingan duniawi langsung, berjual agama tu dulu. Jadi dia mati kira-kiranya dia dapat lebih lah. Hak ni, hak kemudian ni walaupun senang, dia nak cerita satunya, tidaklah pula kata sudah sejuk dah semangat. Tidak, tetap bersemangat juga. Tetapi oleh kerana dia ni merendah diri dan dia ni dalam keadaan bimbang sahabat-sahabat ni, dia takut oleh kerana kemewahan dunia kemudian ni jadi pahala dia tu jadi kurang ke apa. Itu kelebihan sahabat lah, berjiwa macam tu. Itu tujuan Imam Bukhari sebut ni. Seterusnya Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, dia kata Abdullah bin Umar, ni sama-sama anak dah lah, sama-sama anak. Dia kata Ibnu Umar kata, mu tahu ke apa yang ayah aku kata kepada ayahmu dulu? Dia kata tak tahu. Apa dia? Ayah saya kata kepada ayah awak, dia kata, hai Abu Musa,
Sukakah kalau Islam kita ni serah lagu mana? Sukakah kalau Islam kita bersama Rasulullah, hijrah kita sekali dengan dia, jihad kita sekali dengan dia, amalan-amalan kita sekali dengan dia, hak tu je, hak tu boleh ke kita? Sukakah? Lepas tu hak amalan-amalan hak kita buat kemudian ni sebanyak mana gapo pun balik modal sajalah, tak apa ke? Dia kata jadi ayah saya kata, mana boleh, tidak, kita kan apa ya duduk, apa ya kita tak dapat gapo satunya. Namun kita selepas Rasulullah bukan duduk saja, duduk berjual juga, duduk semaya lagi. Maknanya lama pula selepas Rasulullah. Semasa Rasulullah pun duduk buat lagu tu dah, puasa, duduk macam-macam amalan buatnya. Lepas tu berapa ramai pula orang Islam di tangan kita, kan ada kelebihan tu. Apa ya kosong pula, apa ya balik modal, dia kira gitu lah. Dia kata saya betul-betul mengharapkan hak tu pun. Kata Ibnu Umar ni, dia raya Abu Musa kata, ayah saya kata Ibnu Umar, tapi aku, kata dia, demi Tuhan yang nyawa Umar berada di tangannya, aku betul-betul, kata dia, percaya bahawa hak bersama dengan Nabi SAW itu, hak tu kita dapat molek. Hak tu kalau boleh, hak tu pun tak apa dah, suka hati benar dah hak tu. Lepas tu amalan-amalan hak kedian yang kita buat ni, kalau boleh balik modal pun tak apa dah, kata dia. Aku lagu tu, kata dia. Lalu Abu Burdah, anak kepada Abu Musa ni pun kata, oh sesungguhnya, kata, ayahmu lebih baik lagi daripada ayahku. Sebab apa? Ayahmu tu gitu mana. Padahal semua orang tahu dia tu seorang yang adil, seorang yang kuat ibadat, seorang yang segala-galanya lebih lah. Tapi dia kata kalau kita tak dapatkan satu tu, tak boleh dosa, tak boleh pahala pun tak apa, hak ke dia. Asalkan boleh hak sekali dengan Nabi SAW dulu, tak apa dah. Apa dia tidak yakin ke dengan amalan-amalan kemudian? Tidak, itu dia merendah diri. Dia merendah diri. Dia tidak berasa dia buat banyak pun banyak. Orang yang ada sifat lagu ni dia akan maju lah. Orang yang tak ada sifat lagu ni, dia berasa banyak dah, tak perlu buat. Itu bahaya. Sayyidina Umar ni tidak. Bahkan dia berasa Tuhan terima kau tidak, adalah keadaan dia ni macam tak ada apa lah. Padahal sudah disebut dah ahli syurga, sudah disebut macam-macam dah kelebihan dia, tapi dia tidak gitu. Bukan bermakna dia ada melakukan sesuatu perkara besar, benda yang salah selepas Nabi SAW sehingga dia berasa dia tidak akan dapat pahala. Tidak, itu buat syiah lah pahala lagu tu. Dia kena akut tu selalu kalau orang kecek gitu. Orang nak ayak lagu lain, benda lain. Jadi di sini nak ceritanya maqam khauf itu, orang yang berada pada maqam khauf lebih tinggi lagi darjatnya daripada orang yang berada pada maqam raja. Sebab tadi kan Abu Musa kata, wa inna lanarju dhalik, sesungguhnya kami benar-benar mengharapkannya. Lanarju itu mengharapkan, itu raja lah, menaruh harapan kepada Allah SWT, tidak salah. Bahkan itu baik, bagus juga tu. Kalau kita buat, kita mengharapkan, tidak sia-sia, bagus, tidak salah. Tetapi nak banding orang yang takut kepada Allah, hak ni lebih lagi, lebih tinggi lagi kedudukan, darjatnya lebih tinggi lagi. Mana dia adalah keadaan takut, buat setara mana pun dia takut semacam. Takut Tuhan tak terima, takut tak jadi, takut tak sempurna, takut ada sesuatu yang membatalkan, mensia-siakan amalan baik dia tu. Dalam keadaan takut, maka dia beringat semua lah. Beringat semua. Sebab tu dia jadi berhati-hati tu. Sebab tidak, kalau menaruh harapan, kalau ada salah pun tak apalah, kita sudah buat kebajikan banyak, mudah-mudahan dapat tudung tu, sedap hati jadi berasa. Sebab apa? Terlalu menaruh harapan. Sebab tu lebih baik, lebih tinggi orang yang pada maqam khauf, yang ni dia ada rasa takut dalam hati dia. Maknanya Sayyidina Umar ni, hak ni pengakuan ni Abu Burdah ni, Sayyidina Umar ayahmu lebih baik, bukan sahaja dari segi zahir. Dari segi zahir kan dia ni sahabat Nabi SAW lebih kan, nak banding dengan Abu Musa. Lepas tu dari segi hak jadi khalifah, hak orang akak siapa dia? Abu Musa kau tidak, Sayyidina Umar kan. Dari segi pemerintahan pun lebih ayah. Rupanya dari segi keruhanian pun ayahmu lebih lagi. Ini makna pengakuan orang kemudian terhadap Sayyidina Umar. Ini menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar lah.
Nak dapat jiwa lagu ni mari man. Kelebihan siapa? Hak sebenarnya. Walaupun Sayyidina Umar tu lebih lah dia. Iyalah. Abu Musa tu pun lebih lah dia. Bukan seorang dua ni, ramai lagi. Lebih ni mari man daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana istimewa benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh membina, membentuk orang jadi lagu ni. Pribadi tu. Jiwa tu jadi lagu tu. Sebab itulah mana dalam sejarah siapa saja, bukan orang Islam sajalah. Orang Islam tu memanglah. Hak tidak Islam pun dibaca sejarah Sayyidina Umar, dia akan akui. Tak ada dalam dunia ni sehebat ni seorang pemimpin. Tak ada sehebat ni seorang pemimpin. Mana nak buat mana? Maknanya kalau orang tak makan daging, nak makan daging dalam keadaan susah, dia tak makan kata. Tak makan kata. Dalam keadaan gitu. Sebab apa tak makan? Orang lain pun tak makan. Dia nak makan lagu mana? Dia tak lalu nak makan. Perasaan lagu tu seorang pemimpin, tinggi tu. Tinggi tu. Dalam keadaan mewah boleh nak gapo. Rum dan Farsi telah jatuh ke tangan dia. Nak gapo? Boleh. Tiba-tiba lagu tu. Tengah malam ngayak sore-sore hidup ita. Rayak takut-takut orang rayak ni tak betul, nak tengok sendiri. Nak cari mana lagu tu. Banyaklah. Baca sejarah dia tahu lah. Setara mana ni. Sayyidina Umar. Jadi tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan. Seterusnya Ibnu Umar ni, cerita Ibnu Umar ni, kalau ada orang kata dia ni hijrah dulu daripada ayah dia, marah dia. Marah. Sebab apa orang keliru? Dia tu muji boleh hijrah buat ayah dia lah. Yang jadi orang keliru, ada orang yang kata dia ni hijrah dulu ni gini. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Sebab Sayyidina Umar juga suruh pergi. Sebab dia pergi kemudian lagi. Sampai ke Madinah tu kemudian suruh pergi tengok Rasulullah lagu mana. Dia pun pergi tengok. Duk tidur ke lagu mana, dia pergi tengok. Rasulullah SAW sudah pun sedar. Saya pun masuk jumpa dengan dia lah. Dan moga terpisah dah kan ni daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Pergi saya bai'ah dulu. Lepas tu saya pun balik pergi jumpa dengan Umar pula raya. Rasulullah sedar dah. Lepas tu Sayyidina Umar pun pergi pula dengan dia. Jadi orang kelirunya dia tu bai'ah dulu. Dan moga dia pergi. Tu Sayyidina Umar juga suruh pergi tengoknya Nabi duduk agak dia. Dia nak kalau duduk tidur aku tak segi. Maknanya gitulah. Kalau dia sedar dah nak pergi jumpa dengan dia. Jadi Ibnu Umar ni pergi tengok tu kebetulan Nabi sedar dah. Dia pun pergi sedar jumpa dengan Nabi, jadi bai'ah dulu lagi lah. Jadi orang yang keliru, orang kata dia ni hijrah dulu. Bukan hijrah dulu. Kalau kita salah dulu lah, selepas pada pergi ke Madinah tu, sampai ke Madinah tu dia dulu salah daripada ayah dia. Lepas pada tu bila pergi tu Sayyidina Umar pun pergi pula. Pergi Sayyidina Umar pun masuk bai'ah pula dengan Nabi SAW. Aku pun bai'ah sekali lagi, bai'ah pula. Lepas pada Sayyidina Umar pula. Mana hak pergi kemudian tu Sayyidina Umar dulu lah moga ayah dia. Lepas pada ayah dia tu dia bai'ah pula. Sebelum pada tu dia bai'ah dah. Bai'ah untuk apa? Bai'ah untuk perang pada masa tu. Dia tidak layak lagi untuk perang. Tak boleh perang. Bai'ah untuk Islam lah. Bai'ah untuk Islam. Jadi bai'ah ni beberapa kali pun tak apa. Tidak kata mesti sekali ya. Beberapa kali pun tak apa. Jadi hak nak cerita sini apa dia? Iaitu Ibnu Umar dan Umar. Mana kelebihan? Ibnu Umar ni sangat hormat kepada ayah dia. Sehingga kalau orang salah kata benda tak kena berkenaan dengan ayah dia, nampak marah dia. Nampak marah dia. Pasal apa? Kalau nampak lebih dia tu tak kena lah, jauh lah ayah dia tu lebih daripada dia. Dia nak ayah tu. Dia nak ayah tu. Yang Sayyidina Umar ni pula ambil berat semua. Tanya semua. Keduduk Nabi SAW tu lah ke mana. Kalau dia tidur, tak apalah. Kalau dia tak tidur, barulah nak pergi. Mana ambil berat tu. Jaga benda-benda gitu. Itu adalah satu kelebihan lah. Mana adab yang tinggi. Adab yang tinggi. Tidak kata orang duduk tengah tidur pun gerak juga. Sebentar kau dia tu sahabat rapat kak. Tidak lagu tu. Seterusnya ni barak cerita ni. Dia kata Abu Bakar beli macam pelana lah kita kata rahal untuk tapi untuk apa ni unta.
Lepas tu dia minta lah anak dia ni, Barak ni, hantar pergi ke rumah dia. Tak apalah, bila pergi tu Azib ni pula ayah dia ni, ayah Barak bin Azib kan. Azib ni pula duduk tanya, royak kak, lagu mana kak cerita, macam mana hijrah ni, macam mana cerita. Dulu kita sudah jumpa dah hak panjang lagi. Hak ni hak rekas sikit. Dia pun cerita lah. Dia cerita sebelum duduk hijrah tu orang duduk perhati benar maknanya kami ni. Duduk perhati benar Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar ni, segala gerak-geri dia orang duduk itah, duduk perhati. Kami pun keluar malam di sini ni maknanya daripada gua. Sebab itu dalam hasyiah ni pun dia sebut gitu. Dalam hasyiah tepi ni bukan keluar malam ni mula-mula keluar tu, dah mula-mula keluar tu sebab baru ni lah, iaitu tengah hari. Ni malam ni keluar daripada gua tu. Lepas tu kat berjalan terus tak berhenti, jalan tu sehingga pada hari berikutnya, tengah hari tu bila nampak batu besar barulah pergi nak cari teduh. Ni pula nak ayat Sayyidina Abu Bakar ni, walaupun kata tok tua, biasanya menantulah mana khidmat kepada tok tuanya. Tidak. Ni mana tok tua jenis lain. Dia tahu dah menantu dia ni orang yang orang besar. Menantu dia ni orang yang banyak kerja, banyak bebanan dia. Jadi dia tolong khidmat. Dia khidmat untuk menantu dia. Jadi pergi apa untuk tempat tidur. Lepas tu kalau jumpa dengan orang, ada kambing apa, tanya, siapkan minuman tu, buat pergi kepada Nabi SAW. Bila Nabi SAW minum, dia puas hati. Tu gambaran dia Sayyidina Abu Bakar ni, mertua Nabi SAW lagu tu. Lepas tu bagaimana dia ambil berat tu, kalau ambing ataupun labu susu kambing, dia suruh kebah dulu biar cuci, daripada debu-debu. Begitulah, dalam bekas air tu dia sudah sedia dah air tu, air sejuk untuk Nabi SAW dalam perjalanan tu. Bila ambil susu tu, dia pun cuah air tu, dia ikat molek, mana benda-benda kecil dia raya. Sebab kalau tak ikat molek boleh jadi masuk semut ke, masuk gapa-gapa ke. Jadi ikat molek bekas air tadi, dia pun cuah tu biar jadi sejuk, supaya dalam keadaan panas tu minum tu lega lah. Jadi apa cara yang dia dapat, dia buat mana untuk keselesaan Nabi SAW. Itu dia nak ayatnya dalam perjalanan dia tu. Tidak pula dia kata dalam perjalanan ni, walaupun ada kan Amir bin Fuhairah tu, hamba dia tu, orang lain ada lagi, dia tidak suruh orang lain, dia sendiri khidmat. Sebab dia berasa dia beruntung, bertuah, dapat berkhidmat kepada Nabi SAW. Dia tidak suruh orang lain, dia buat sendiri. Itu cara Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu kami berangkat, kata dia, dalam keadaan orang ni duduk mengikuti kami lah, menjejaki kami. Barak pun kata, lepas pada tu dalam perjalanan, ada perjalanan royak, bila berjalan tu royak, sapalah ke rumah Abu Bakar. Aku pun masuklah ke dalam rumah. Masuk, Aisyah duduk baring, kata dia, duduk baring. Rupa-rupanya dia demam, Aisyah. Sebab Madinah ni pada masa tu terkenal tempat yang mudah kena demam lah orang, terutama kalau orang baru pergi. Kena ta'un, kena wabak banyak lah Madinah pada masa tu. Lepas pada tu Nabi SAW doa tu, jadi sihat lah keadaan situ. Sebelum pada tu tidak. Hak mana-mana pergi, saya nak Bakar pun demam. Dulu kan kita sudah jumpa ada Bilal pun demam, sampai jadi meracau, demam tu. Ya, ayah dia, saya pun tengok ayah dia pun pergi dekat, ayah dia pun siung pipi anak dia. Bagaimana wahai anakku. Jadi ayah dia, Sayyidina Abu Bakar ni mesra sangat mana dengan anak dia, dengan anak perempuan. Kira-kira anak dia ni besar dah lah, muka isteri Nabi SAW dah kiranya pada masa tu. Jadi dia cium lagi. Ini menunjukkan bahawa ayah boleh cium anak perempuan dia walaupun sudah besar, walaupun sudah jadi bini orang, dengan maksud sebagai tanda sayang. Itu tak apa. Sebagai tanda sayang, menyatakan sayang, cium anak perempuan walaupun sudah besar, tak apa. Inilah hadisnya. Dan ambil berat tentang anak yang sakit itu memang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sini ni semua ni nak cerita kelebihan Abu Bakar lah. Kelebihan Abu Bakar lagi. Baru ni hak hijrah tu pun daripada umur Abu Bakar kelebihan. Meleret-leret ni sampai ke sini lagi. Ada lagi. Walaupun diselangi oleh orang lain celah-celah tu, ni hak Abu Bakar pula.
Lepas tu dia pun cerita pula ni, Anas pula cerita Nabi SAW pergi ke Madinah tu, di kalangan sahabat-sahabat dia tak ada orang ubah. Mana saya nak ubahkan ni berubah banyak sikit nak banding dengan orang lain. Bukan tak ada langsung, nyada lah sikit sebanyak tu orang lain pun, tapi tidak serupa dia. Tidak serupa dia. Lepas tu bila pergi ke sana, Nabi SAW pun perintahkan pasal orang Yahudi, dia tak comel pewarna rambut, ubah-ubah gitu. Nabi SAW kata khaliful Yahud, buat tak serupa lah dengan orang Yahudi tu. Puak-puak dia tak pakai kau ni, kita pakai. Saya nak ubah apa pakai. Inilah dia tudung kepala dia tu dengan inai, daun inai campur dengan daun katam, sejenis daun, dan dia memberi warna hitam kemerahan sikit. Hitam kemerahan sikit. Yang ni sesuai dengan rambut dia asal lah. Ini hadis ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar pakai dye lah, kita kata dye rambut, dan ini boleh termasuk dalam sunnah Nabi SAW juga. Tidak boleh kita kata apa ubah kejadian Allah SWT akan ubah tu apa yang kita ubah. Tak boleh kata lagu tu sahabat-sahabat besar telah pakai. Bahkan ini termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Lepas tu dari segi hak molek lagi yang nampak muda, tak sedut tunjuk lah tua tu. Berapa duk tunjuk muda lah, tidak salah kalau bukan dengan maksud nak mengelirukan orang. Bahkan kalau orang kafir nampak orang Islam ni kuat, memang Nabi SAW cara dia lagu tu. Dia tak usah orang kafir nampak kita ni lemah. Sebab itulah masa pergi haji tu kan, masa pergi umrah tu, masa tawaf tu, dia buka di lengan, nak suruh orang nampak, lepas tu dia unggah, nak suruh orang kata tidak letih, keliling Kaabah. Dia tak sif orang kafir nampak gitu. Jadi tidak salah. Tidak salah. Setengah-setengah orang tidak kata tak boleh pakai ni. Tidak. Banyak sahabat-sahabat ramai pakai saja hak ni. Tak apa, tidak salah. Jangan kita kata jadi takut tua ke, tidak redha dengan Allah SWT. Tak termasuk dalam hal tu ni ni. Sebab pakai spek lah juga. Kita tak boleh kata dah tua, dah tak sepakai spek lah, biar nampak tua, biar nak baca duduk gitu. Orang tengok baru nampak tua, dah muka tu hewat tua, apa yang pakai spek? Tak boleh. Bukan lagu tu. Tak apa tu, molek. Jadi termasuklah hak ni pakai dye tu tak apa. Nabi SAW pun pakai. Pada hadiah tu berapa je, lai rambut dia je, hak ubah tu. Nak ayatnya dia nak ajar kepada kita, setara tu pun tak apa. Kalau banyak lagi tak apa. Lepas tu setengah-setengah orang dia kata ina ni hak merah tu tak apa. Tidak, katam ini dia menyebabkan jadi hitam. Dalam setengah-setengah riwayat ramai banyak menunjukkan sahabat-sahabat ni ramai daripada mereka guna hak katam saja, hak hitam saja. Sebab sesuai dengan rambut dia. Kalau rambut dia tu merah, pakailah hak merah. Kalau rambut dia tu hitam, hak hitam. Kalau rambut dia tu hitam alah ke merah, pakai capur lah. Mana boleh juga capur. Tak apa. Apalagi kalau bahan itu yang memberi kesegaran kepada kepala kita, menyejukkan kepala, menyihatkan lagi. Jangan semata-mata nak hitam rambut. Jangan semata-mata gitu, biar memberi kesihatan lah, seperti daun inai dan daun katam ni. Itu bagus. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik lagi, dia kata Nabi SAW pergi ke Madinah, paling tua di kalangan sahabat-sahabat dia tu Abu Bakar. Bukan paling tua, nampak tua, paling nampak tua. Sebab apa? Rambut dia tu berubah. Dia pun tudung dengan inai dan katam, sehingga jadi warna rambut dia tu jadi hitam kemerahan. Hitam kemerahan. Jadi nampak muda, tak apa lagu tu. Sebab apa dia buat ni? Nabi SAW sendiri suruh. Nabi SAW sendiri suruh. Tak apa. Waktu janggut pun serupa. Jadi tujuan dia tak sewi nak dye rambut ni, nak suruh tak nampak dah. Tak nampak tua ubah tu. Kalau dye rambut saja, janggut ni putih, nampak juga tua kalau lagu tu. Tak ada makna lah kalau dia dye belakang lah kalau boleh. Tapi dye ni kena beringak sikit. Dia ada juga setengah-setengah bahan tu bahaya, tak boleh.
Bahaya tak boleh. Maknanya kalau untuk misal bau je bahaya untuk kesihatan. Waktu kita kena cek molek lah. Cari hak tidak bahaya. Hak tidak bahaya tak apa. Wallahu a'lam.